Malaysia. Kita kena fikir, kenapa suddenly dalam tahun 2009 mereka katakan One Malaysia? Do you believe this One Malaysia concept? Adakah kita sini percaya? Adakah kita percaya? Kenapa kita perlu sebut satu Malaysia? Why do we have to say it? Saya nak tanya, kalau kita pergi Singapura, adakah kita dengar satu Singapura? Kalau kita pergi Australia, adakah kita dengar satu Australia? India, China, semua tidak ada satu-satu. Tetapi Malaysia saja kita kena ada satu Malaysia. Apa masalah dengan Malaysia? Ini kita kena fikir. Sebenarnya tuan-tuan puan, ini prinsip atau logo satu Malaysia adalah satu penerimaan oleh Barisan Nasional, an acceptance by Barisan Nasional that after 50 years of rule, selepas 50 lebih tahun, kerajaan Barisan Nasional telah pun memisahkan rakyat di negara ini. The Malaysian government under Barisan Nasional for the last 50 years has succeeded in splitting the races, bringing Malaysians apart. Instead of uniting us, they have now fought politics of race. Apa yang dilakukan dalam 50 tahun, mereka ada untuk Melayu, mereka ada UMNO. Untuk Cina, mereka ada MCA. Untuk India, mereka ada MIC. Dan saya nak tanya Najib Tun Razak, hari ini kita semua tahu, lepas 3 tahun beliau cakap satu Malaysia, orang semua ada sini. Orang India boleh masuk MCA kah? Can a Chinese go into MCA? Can an Indian go into MCA? Can or cannot? Can a Chinese go into UMNO? Can a Malay go into MIC? So the question is this: if you say there is one Malaysia and all of us must be united, then even in your own party you cannot do that. How can you deliver one Malaysia? Correct or not? How can you deliver one Malaysia? This shows how it is this policy of one Malaysia is not achievable. Sebaliknya apa berlaku adalah ini. Dalam tahun 2008, apabila Barisan Nasional sedar, kalau kita lihat Pakatan Rakyat, ketiga-tiga parti dalam Pakatan Rakyat, even PAS, walaupun PAS kebanyakan mereka orang Melayu, agama Islam dan sebagainya, tetapi PAS mengamalkan prinsip terbuka, PAS for all, where anybody who wants to join PAS can join. DAP has been a party for all the races, untuk semua kaum DAP, orang India, orang Cina, orang Melayu, semua boleh. Sama juga dengan PKR, Parti Keadilan Rakyat, di mana semua kaum dibenarkan masuk. Ini adalah kerajaan yang kita nak tetapkan. Ini adalah keadaan yang kita nak wujudkan dalam negara ini. Kita dalam Pakatan Rakyat, kita nak wujudkan Malaysia di mana semua orang, tak kira kaum, semua orang adalah sama, semua orang adalah satu di bawah langit Malaysia. That is what we want to achieve. Bukan senang, tuan-tuan puan, bukan senang. Sebelum tahun 2008, ramai yang tanya kita. Ramai tanya, okey, sebelum ini memang sebagai kerajaan atau sebagai parti pembangkang, boleh. Pembangkang kuat, masuk parlimen lawan, masuk Dewan Undang-Undang lawan, kuat, bagus. Tapi boleh atau tidak kita jadi kerajaan, itu lain cerita. Boleh atau tidak, ramai yang tanya. Itu soalan yang baik. Dan saya rasa sebagai pemimpin politik, itu adalah satu soalan yang kita kena jawab. Itu soalan yang kita kena prihatin. Kalau kita menjadi kerajaan, adakah kita bersedia? Dan ini adalah apa menjadi topik yang kita nak bincangkan malam ini. Dalam pilihan raya akan datang, semua di sini akan buat satu keputusan. Adakah kita sedia untuk memberi kerajaan kepada Pakatan Rakyat? Dan jawapan ini adalah depan mata kamu sendiri. I will ask you the simple question. After 4 years, kita lihat kerajaan pimpinan Pakatan Rakyat. Misalnya di Pulau Pinang, tuan-tuan puan, Pulau Pinang di bawah pemerintahan Parti Pakatan Rakyat, di bawah Ketua Menteri Yang Berhormat Lim Guan Eng.
Negeri Pulau Pinang diiktirafkan dalam tahun 2010 dan 2011, 2011 report which reports on 2010 menyatakan bahawa Pulau Pinang adalah negeri yang paling baik ditadbir di Malaysia in the history of Malaysia. Ini hanya selepas 3 lebih tahun kita menjadi kerajaan negeri. Kenapa ini boleh berlaku? Ini boleh berlaku kerana kita dalam kerajaan kita mengamalkan pemerintahan di mana tidak ada rasuah. Apa yang kita nak buat, kita nak wujudkan satu keadaan di mana di dalam negeri, pimpinan pemerintahan negeri, kalau tidak ada rasuah, wang rakyat yang kerajaan negeri buat, the money that we make for the people, kita kembalikan kepada rakyat. This is why bila kita ambil alih kerajaan daripada pimpinan Tan Sri Dr. Kor Sukun dulu, di bawah pimpinan gerakan, kita lihat negeri Pulau Pinang setiap tahun defisit. Kalau kita lihat bank tak ada wang, kosong, negatif. Tetapi apabila kita ambil alih, apa yang penting adalah untuk kita tukar. We must make sure that when we run a state, when we run a country, we have enough money. We have enough money to serve the people. Ini adalah yang pertama. Ini apa yang dilakukan dan kita dapat lihat. Tuan-tuan dan puan, dalam tahun 2010, Pulau Pinang menjadi negeri yang paling banyak menerima pelaburan asing. The state with the most foreign investment was Penang. Kenapa? Kalau betul orang cakap kita sebagai pembangkang tidak boleh perintahkan satu negeri, tapi kita lihat fakta menunjukkan bahawa kita, apabila kita menjadi kerajaan, orang luar negara pun lebih yakin dengan kita. Better than Barisan Nasional, they come and invest in Penang, and we are now the top state in the whole of Malaysia in terms of foreign investment. Ini fakta. Kalau saya sebut, nanti dia kata, oh you politician, you are saying it yourself. So kita jangan sebut, kita sebut fakta. Baik, sama juga dengan Selangor. Di Selangor, tuan-tuan puan, the second, saya sebut tadi Pulau Pinang nombor 1 in terms of foreign investment. Di Selangor juga kita mencapai tempat kedua, 10 over billion in terms of foreign investment. Saya memberi satu contoh, tuan-tuan puan. Semua di sini baca surat khabar. Dalam 3 minggu yang lalu, apa yang dinyatakan? Tiba-tiba saya baca surat khabar, ada satu orang dalam MCA, itu timbalan menteri, itu budak kecil. Apa dia cakap? Ini Chua Tiong. Chua Tiong cakap, besok saya mau kasih keluar dalam surat khabar $1 billion skandal oleh kerajaan negeri Selangor. Ini Chua Tiong, dia accountant tau. Dia accountant, dia banyak pandai mau kira. You pun tahu, accountant memang pandai kira. Saya lawyer, lain. Saya pandai mau tanya soalan. So itu lain cerita sikit. So dia cakap, okay, 1 billion. Kita dalam Pakatan Rakyat say no problem. You ada bukti, you tunjuk itu bukti, kita mau tengok. Dalam Pakatan Rakyat, tuan-tuan puan, tak ada masalah. Kalau kita buat salah, kalau kita buat silap, kita sendiri ambil tindakan. Tak payah Barisan Nasional datang menghukut sama kita, tak payah. In Pakatan Rakyat, we adopt clean governance. If you can show us that we have done wrong, we will act, we will take action ourselves. This is why we are different from Barisan Nasional.